حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi dapat kita bertemu dalam program Laman Ilmu, kuliah Maghrib, Masjid Sultan Idris Shah kedua, Masjid Negeri Perak, sempena dengan PKP ataupun Perintah Kawalan dalam ketika musibah ataupun musibah COVID-19. Jadi kita bersiaran ataupun kita berkuliah secara laman sosial, secara media sosial, iaitu melalui rakaman ataupun online dengan YouTube, Telegram dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengikuti kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas pengajian majlis ilmu ini secara istiqamah. Tak kiralah dalam apa keadaan pun, tak kiralah dalam apa keadaan pun, belajar secara langsung ataupun secara online, YouTube dan sebagainya, kita tetap juga belajar, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuju menuntut ilmu, mencari jalan menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, ke Allah mempermudahkan memudahkan untuk menuju ke syurga. Jadi inilah kelebihan orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu, menuntut ilmu, tak kiralah apa cara pun, sama ada belajar secara langsung ataupun secara media sosial dan sebagainya. Jadi kita kali ini kita terus lagi dengan pengajian saya, iaitu kitab akidah. Dalam bab akidah, kita sambung bab 3 dalam kitab asas akidah Islam. Kita masih dalam bab fahaman, fahaman dalam akidah. Kita kata mazahib, fahaman dalam akidah, iaitu ada dua lagi yang kita sedang bicara di sini dalam kitab ni, iaitu Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang pertamanya kita nak lihat dulu Mu'tazilah. Sebelum ni kita dah baca Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij dan sebagainya. Dan kali ini dua lagi mazhab dalam akidah, iaitu Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita lihat dulu Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Apa itu fahaman Mu'tazilah? Iaitu
satu mazhab i'tiqad yang berpegang kuat kepada dasar kebebasan berfikir dan cuba melepaskan umat Islam daripada belenggu taklid buta. Ini dasar dia, iaitu kumpulan ini ataupun mazhab Mu'tazilah ini, iaitu mereka berpegang kuat kepada dasar kebebasan berfikir. Ya, tujuannya untuk melepaskan diri daripada taklid buta. Ini suatu yang baik, ya, untuk melepaskan diri daripada taklid buta. Cuma kita lihat di sini dasar mereka betul-betul berpegang kepada dasar kebebasan berfikir. Baik, seterusnya pengasas mazhab ini bernama Wasil bin Atha, iaitu lahir pada 80 Hijrah. Ya, hingga 180 Hijrah. Panjang umurnya Wasil. Pada mulanya ia berguru kepada Hasan Al-Basri, iaitu gurunya seorang tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di kalangan tabi'in, ya, tabi'in, iaitu selepas zaman sahabat, dekat dengan zaman sahabat, masih belajar pun dengan sahabat, para sahabat, iaitu pada tahun 23 Hijrah, lahir pada tahun 23 Hijrah. Kemudian menyisihkan diri, iaitu Wasil tadi menyisihkan diri, lalu berpisah daripada gurunya, iaitu Hasan Al-Basri. Hasan Basri, kerana Wasil tidak bersetuju dengan pendapat gurunya dalam masalah apa? Masalah orang yang melakukan dosa besar, dalam bab perbuatan dosa besar. Ada kisah satu kisah yang berlaku, satu keadaan yang berlaku ketika itu berkaitan dengan persoalan dosa besar. Ya, pada suatu hari ketika Imam Hasan Al-Basri sedang mengajar di masjid, tiba-tiba seorang pendengar bertanya, apakah hukum orang yang melakukan dosa besar dan mati sebelum ia bertaubat? Jadi belum pun sempat guru itu memberi jawapan, belum lagi sempat Hasan Basri memberi jawapan kaitan dengan persoalan yang telah ditarakan, Wasil terlebih dahulu berkata bahawa orang itu bukan mukmin dan bukan kafir. Mukmin pun tidak, kafir pun tidak, tetapi di tengah-tengah, di antara keduanya, berada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Sedangkan gurunya berpendapat bahawa manusia itu ada 3 macam, 3 jenis, iaitu mukmin, kafir dan munafik. Jadi Wasil mendahului gurunya dalam menjawab. Setelah berlaku perselisihan faham tersebut, Hasan Al-Basri menghalau muridnya itu dan tidak membenarkan mengikuti pengajarannya lagi, sambil berkata, Wasil telah mengasingkan diri daripada kita. Ini satu riwayat yang saya sebut di sini. Ada satu riwayat lagi menyebut bahawa Wasil keluar. Ya, selepas Wasil tidak berpuas hati dengan jawapan gurunya, maka dia keluar. Ya, sebab itu Hasan Basri menyebut i'tazilu Wasil anna, Wasil telah mengasingkan diri daripada kita. Yang maknanya Wasil yang keluar daripada majlis dan Wasil membuat majlis yang lain pula, majlis ilmu yang lain. Ya. Dan daripada perkataan inilah diambil perkataan Mu'tazilah, i'tizal. I'tazala iaitu maksudnya asing. Ya, mengasingkan diri. Jadi Mu'tazilah ialah yang menjadi nama golongan, iaitu orang yang mengasingkan diri. Selepas itu Wasil terus membuat pengajaran sendiri dan mendapat pengikut yang ramai. Dia pula buka satu halaqah bab pengajian sendiri dan juga mendapat pengikut-pengikut yang ramai.
Ini permulaan, kita lihat permulaan berkembangnya fahaman Mu'tazilah ini, iaitu pengasasnya ataupun foundernya itu Wasil bin Atha, berkaitan dengan berhubung dengan perkara ataupun masalah persoalan dosa besar. Di antara fahaman Mu'tazilah ialah yang pertama, di antara fahaman mereka yang pertama, Tuhan tidak bersifat dengan mana-mana sifat. Tuhan tidak bersifat dengan mana-mana sifat, bahkan segala-galanya dengan zatnya sahaja. Mana tidak ada sifat pada Allah, hanya zat Allah sahaja. Allah itu sahaja, tidak ada bersandar kepada mana-mana sifat. Yang kedua, Tuhan itu bersifat adil dan mesti membalas. Tuhan itu adil dan mesti membalas baik kepada orang yang membuat baik. Demikian juga sebaliknya. Maknanya Tuhan ni adil dan mesti membalas baik. Di sini pahaman Mu'tazilah telah mewajibkan ataupun memastikan bahawa Allah wajib membalas baik kepada orang yang membuat baik. Demikian juga sebaliknya. Di sini kita lihat ada kataan mesti di situ, mesti membalas. Mereka memastikan Allah, mewajibkan Allah. Yang ketiga, antara pahaman Mu'tazilah ialah manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Jadi pahaman mereka ni, kalau kita ingat yang kita baca pada minggu lepas, sama dengan Qadariyah, mazhab Qadariyah, iaitu manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya, tanpa campur tangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pahaman Qadariyah dan juga sama dengan Mu'tazilah. Yang keempat, Tuhan wajib membuat sesuatu yang baik dan yang lebih baik. As-salihu wal aslah. Tuhan wajib buat sesuatu yang baik dan yang lebih baik. Tuhan Allah mesti buat sesuatu yang lebih baik. Ini wajib. Dari segi kita nampak di sini, masalah ni masalah mewajibkan Tuhan. Meletakkan kewajipan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak boleh dipaksa. Itu kuasa Allah secara mutlak. Dari segi akidah, kita sebut dari segi akidah. Yang kelima, Al-Quran itu baharu dan bukan qadim. Pada mereka Mu'tazilah, Al-Quran itu baharu dan bukan qadim. Pada mereka Quran itu baru sebab boleh tutur, manusia boleh menulisnya, itu pada mereka. Sedangkan kita tahu Al-Quran itu adalah wahyu. Wahyu yang disampaikan perantaraan melalui malaikat Jibril. Bukan ada perkataan tidak tersusun. Bukan susun kata yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan perkataan tu, bukan tulisan Quran tu. Quran adalah wahyu. Sebab tu kita berpegangan bahawa Quran tu qadim. Quran itu kalamullah. Yang keenam, Tuhan tidak dapat dilihat oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ni pada pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan mazhab yang banyak sekali menggunakan hujah-hujah akal dalam pegangan i'tiqad. Tadi kita dah hurai pun di peringkat awal tadi bahawa Mu'tazilah ini meletakkan kebebasan. Dasar mereka ialah kebebasan berfikir secara luas. Mu'tazilah merupakan mazhab yang banyak sekali menggunakan hujah-hujah akal dalam pegangan i'tiqad. Mereka menggunakan falsafah Greek sebagai bahan hujah mereka. Mereka gunakan falsafah ketika itu, falsafah
falsafah Greek ni dah lebih awal. Tamadun Athens ataupun Yunan lebih awal dengan Aristotle, Socrates, ya. Itu ahli-ahli falsafah ataupun filosofer yang lebih awal, ya. Tamadun mereka lebih awal. Jadi Mu'tazilah juga terkesan dengan falsafah Greek sebagai bahan hujah mereka. Mazhab ini mencapai kedudukan yang tinggi pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari keluarga Abbasiyah, tetapi kemudian menjadi lemah pada masa Khalifah Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid yang juga dari keluarga Abbasiyah. Seterusnya menjadi lebih merosot lagi setelah lahir dua orang tokoh terkemuka, iaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kerana apa? Kita lihat kedua-dua tokoh ini tokoh yang hebat pada zaman mereka, ya, yang lahir sekitar tahun 260. Abu Hasan Asy'ari, ya, yang beliau sendiri mengikut riwayat yang kita lihat, riwayat yang sahih, beliau sendiri sebelum itu merupakan antara orang yang bermazhab dengan Mu'tazilah, ya, Abu Hasan Asy'ari. Jadi selepas itu beliau telah kembali kepada pahaman Islam yang sebenar, ya, berlandaskan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, ahli sunnah, ya, mengikut sunnah Nabi SAW, ya, iaitu beliau telah kembali, ya, kepada mazhab Ahlussunnah, ya, telah kembali daripada mazhab Mu'tazilah. Apabila beliau Abu Hasan Asy'ari dapati bertentangan dengan mazhab sebenar, ajaran Islam yang sebenar, maka beliau keluar daripada pahaman Mu'tazilah. Jadi ketika itulah Abu Hasan Asy'ari pula, ya, counter, dia berhujah dengan mereka. Jadi ketika itulah pahaman Mu'tazilah ini semakin merosot, ya. Kedua-dua tokoh mazhab ini kian lama kian berpengaruh hingga dapat mengatasi mazhab-mazhab lain dan menjadi pegangan kebanyakan umat Islam hingga sekarang, ya. Itulah antara sejarah lahirnya pahaman ataupun mazhab aliran Asy'ariyah, sehinggalah kita sampai ke tempat kita, iaitu Nusantara, yang majoritinya Asy'ariyah, ya, iaitu mazhab akidah. Kita sebut di sini dalam konteks akidah, dan kita pun sekarang masih bicara dalam tajuk akidah, ya, kitab akidah. Jadi antara dua tokoh besar dalam akidah, iaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, ya, dua tokoh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang besar dalam mazhab akidah. Baik, seterusnya jasa Mu'tazilah. Kita tengok sikit. Jasa Mu'tazilah pun, Mu'tazilah adalah yang mula-mula mencipta ilmu kalam dalam Islam. Ya, mereka yang pertama menggunakan senjata musuh dalam mempertahankan kesucian akidah Islam dengan mengambil ilmu-ilmu falsafah dan mantik daripada orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi mereka menggunakan kaedah hujah ilmu kalam ini dengan menggunakan kaedah falsafah juga. Apabila orang Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka menggunakan dalil-dalil akli, ya, berhujah dengan akal, logik akal. Maka Mu'tazilah lah, pada zaman Mu'tazilah yang mula berhujah, ya, berhujah dengan mereka dengan menggunakan logik akal, dengan bersandarkan kepada falsafah, terutamanya falsafah Greek tadi kita sebut, ya, falsafah Athens ataupun Yunan, untuk mematahkan hujah-hujah daripada orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kerana ini berlaku kira-kira awal kurun kedua Hijrah. Keadaan ini berlaku kira-kira awal kurun kedua Hijrah. Wasil bersama rakannya telah bergiat menentang hujah-hujah musuh dengan menggunakan senjata mereka itu sendiri, iaitu menggunakan hujah falsafah untuk menikam balas. Tegasnya jasa Mu'tazilah
besar, sangat besar dalam mempertahankan kesucian Islam di abad yang silam, di peringkat awal. Ya, kita tengok ya, di peringkat awal Mu'tazilah ini dapat sebelum kita lihat hujah-hujah mereka yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan sifat af'alullah, pandangan-pandangan mereka dalam perbuatan Allah, af'alul ibad, perbuatan manusia, ya, Tuhan tidak dapat dilihat, ya. Bermula daripada itulah kita lihat mereka, pahaman-pahaman mereka ini terseleweng daripada ajaran Islam sebenar, ya. Di sinilah mula. Kemudian selepas pada itu, selepas bermula daripada selepas, maksud saya di peringkat awal tidak ada perbezaan yang besar, ya. Berlakunya selepas itu barulah berlaku penyelewengan daripada pahaman-pahaman Islam yang sebenar. Baik. Seterusnya kita lihat kepada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iaitu pegangan terbanyak orang-orang Islam ataupun disebut sawadul a'zam, ya, yang majoriti umat Islam yang muncul untuk menentang golongan-golongan yang telah lahir sebelumnya. Sepanjang tempoh Islam, perkembangan Islam sentiasa merupakan majoriti Islam, umat Islam, sama ada di tokoh ulama'nya dan juga pengikutnya, ya, golongan yang berpegang kepada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ajaran Islam sebenar. Jadi disebut di sini mereka menentang golongan-golongan yang telah lahir sebelumnya, seperti golongan-golongan Khawarij yang kita baca sebelum ni, ya, Syiah dan lain-lain. Setiap kali ada saja ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya, maka golongan ahli sunnah inilah, ya, yang bermula daripada zaman Nabi lagi, ya, zaman Nabi, zaman sahabat dan juga zaman tabi'in, sentiasa mengekalkan di atas landasan sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita lihat dalam hadis Nabi, ya, satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Ya, maksudnya hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya, yang mendapat petunjuk. Kamu gigitlah dengan geraham kamu, iaitu yang bermakna, yang bermaksud kamu berpeganglah bersungguh-sungguh dengan Nabi dan juga sunnah Nabi dan juga sunnah khulafa' ar-rasyidin, ya. Jadi sunnah ini merupakan sunnah Nabi SAW, diikuti dengan sahabat khulafa' ar-rasyidin, sahabat Nabi dan juga tabi'in, ya, tabi'in selepas sahabat, sehinggalah zaman kita, tabi'in sampailah zaman kita, ya, dipanggil golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setiap generasi ini, apabila berlakunya golongan-golongan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya, sama ada disebut tadi seperti Khawarij. Kita tahu Khawarij ini yang keluar daripada dua kumpulan Islam yang mana terkesan daripada perjanjian tahkim, ya, berlaku perbalahan di antara dua kumpulan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Maka kumpulan Khawarij ini telah mengkafirkan
golongan daripada Saidina Ali dan juga Saidina Muawiyah. Jadi ketika inilah, ketika itu, zaman itu yang diterajui oleh Saidina Ali sendiri, ya, Saidina Ali dan juga para sahabat ketika itu untuk memberi kefahaman ataupun memberi petunjuk kepada golongan-golongan seperti Khawarij ini. Ya, mereka menjelaskan bahawa fahaman yang sebenar ialah fahaman Islam, cara Islam yang dibawa oleh sahabat, ya, yang diketuai oleh Saidina Ali bin Abi Talib. Begitu juga macam kumpulan-kumpulan Syiah, ya, hasil berlakunya fitnah yang besar ketika itu, ya, pada zaman itu, maka lahirlah golongan Syiah. Juga keluar golongan Syiah, golongan yang bertentangan dengan kumpulan Sawadul A'zam ini, majoriti umat Islam, ataupun kita kata kumpulan yang besar yang diketuai oleh Saidina Ali. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah Syiah ini, bermulanya daripada zaman Saidina Osman lagi. Ya, ini kita cerita sejarah, ya, berlakunya pahaman Syiah, di mana para ulama hadis, ulama sirah, mereka berpendapat bahawa pahaman Syiah ini dibawa oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah, ya, ataupun Ibnu Sabah, dan buktinya jelas kerana ada golongan pengikutnya yang dipanggil Sabaiyah. Ya, jadi kita kena lihat, sebelum ni kita telah jelaskan bahawa perkembangan ilmu akidah bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah pada ilmu zaman itu, tidak berlaku apa-apa masalah ketika mana Nabi SAW berdakwah secara langsung. Ya, tidak ada masalah kerana masih ada, pada masa itu masih ada Nabi SAW. Begitu juga pada zaman sahabat, tidak ada masalah kerana sahabat ni dekat. Cuma yang berlaku dalam Islam, ya, bermula pada zaman Saidina Osman, iaitu lahirnya Ibnu Sabah, iaitu ketika itu Ibnu Sabah memeluk Islam daripada Sana'a. Ya, Ibnu Sabah ni daripada Sana'a, daripada Yaman, seorang Yahudi yang memeluk Islam. Dan dikatakan oleh ulama bahawa beliau ini masuk Islam, ya, kemudian menjadi seorang yang munafik. Ya, dikatakan lagi juga dalam sejarahnya, beliau Ibnu Sabah ini memohon jawatan-jawatan ketika zaman Saidina Osman. Sebab itulah beliau sangat berdendam dengan Saidina Osman kerana tidak mendapat jawatan, dan beliau telah melaga-lagakan. Beliau masuk Islam kerana nak jawatan, ya, dan beliau telah melaga-lagakan umat Islam, melaga-lagakan Islam, membuat provokasi Islam. Dan salah satu yang terkenalnya iaitu, ya, propaganda yang dibawa oleh Ibnu Sabah ini ialah menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah mewasiatkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Ali. Inilah fitnah yang sangat besar dalam Islam, yang boleh meruntuhkan, ya, yang mulakan bibit-bibit perpecahan di antara umat Islam. Ya, bermula daripada politik, isu politik, kerana inginkan jawatan dalam zaman pemerintahan Saidina Osman. Ya, beliau menggadaikan agamanya, iaitu jadi seorang yang munafik, gadaikan Islam. Ya, seorang Yahudi yang masuk Islam, menggadaikan agamanya, ya, dengan merosakkan Islam dari dalam. Inilah bahaya orang sifat munafik ni, ya, bahaya munafik ni.
Jadi ketika itulah bermulanya berlakunya perpecahan, dan lahirlah golongan Syiah yang taksub dengan Sayyidina Ali. Ni nak sebutkan bagaimana lahirnya golongan Syiah ini, kerana mereka taksub dengan agenda jahat yang dibawa oleh Ibnu Sabah ini, pahaman ini, iaitu Nabi SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Ali. Maka golongan ini sangat taksub, terpengaruh dengan Ibnu Sabah, ataupun dipanggil golongan Sabaiyah ini, pengikut kepada Ibnu Sabah. Mereka sangat taksub dengan Sayyidina Ali sehingga mereka mengkafirkan kumpulan Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Jadi tadi kita tengok satu Khawarij, mereka tidak setuju dengan kedua-duanya. Syiah pula yang taksub dengan Sayyidina Ali sehingga mengkafirkan, membunuh kumpulan yang tidak selari dengan mereka, faham mereka, yang dengan dengan Sayyidina Ali, yang tidak selari dengan pahaman mereka, iaitu mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Kita tahu dalam sejarah Ibnu Sabah sehingga ia mensyirikkan Sayyidina Ali dengan Tuhan. Ini kisah Ibnu Sabah. Sebab itu bahaya pahaman-pahaman ini. Dan begitu juga yang kita jelaskan sebelum ini, seperti golongan Murji'ah. Ada juga golongan Murji'ah yang pada asalnya, pada peringkat awalnya, di pahaman Murji'ah ini diikuti oleh ramai para sahabat juga, jadi termasuklah tabi'in, termasuklah Imam Abu Hanifah sendiri juga pada peringkat awal, termasuk dalam pengikut kepada kumpulan Murji'ah, iaitu yang berkecuali. Murji'ah bermaksud menangguhkan. Menangguhkan makna dia tak masuk mana-mana, serah pada Allah je. Tak masuk kumpulan Khawarij, tak masuk kumpulan Syiah, tak masuk kumpulan Islam juga, kumpulan yang Islam tak ikut Sayyidina Ali, tak ikut Sayyidina Muawiyah. Jadi dalam perkara inilah, dalam perkara tahkim ini, dalam perkara perbalahan ini, mereka tak masuk ke mana-mana berkecuali. Jadi itulah di peringkat awal kita kata, di ahli sunnah sentiasa, iaitu yang mana berdiri di belakang salah faham tadi, sama ada berada di dalam kumpulan Sayyidina Ali ataupun kumpulan Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Kumpulan Sayyidina Ali dan Muawiyah ini menjadi mangsa sebenarnya, menjadi mangsa kepada permainan si Yahudi ini, iaitu Ibnu Sabah, melaga-lagakan sehingga lahirnya Syiah dan juga Khawarij, kumpulan yang mengkafirkan, yang utamanya yang membuat huru-hara, kumpulan yang membuat huru-hara, yang melaga-lagakan sehingga berlakunya peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, berlakunya peperangan Jamal di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Aisyah. Ini ada dalam sejarah, yang permainan Ibnu Sabah dan juga Sabaiyah, iaitu pengikut mereka, pengikut beliau. Jadi golongan Sunnah ini diketuai oleh dua orang tokoh ilmu aqaid, iaitu Abu Hasan Asy'ari. Ni kita kata tokoh dalam akidah. Tadi saya sebut di awal tadi, tokoh dalam akidah, bukan tokoh dalam fiqh. Kalau tokoh dalam fiqh, kita ada empat imam mujtahid. Imam mujtahidin iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal, yang mereka ini lebih awal. Kalau kita lihat Imam Abu Hanifah tahun 80 Hijrah, sama lebih kurang dengan zaman Wasil bin Atta tadi. Imam Abu Hanifah lebih awal. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Mereka ahli sunnah, golongan ahli sunnah ataupun golongan yang salafi, golongan yang lebih awal. Jadi keempat-empat ni lebih awal, ini dipanggil sebagai imam dalam mazhab fiqh. Yang kita sebut di sini, kita bicara tentang akidah. Sekarang pun kita sedang berbicara tajuk akidah. Jadi dua tokoh akidah, tokoh ahli sunnah wal jamaah dalam akidah, iaitu Abu Hasan Asy'ari, iaitu 260 Hijrah, dan juga
Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Asy'ari bertempat di Basrah dan Abu Mansur Al-Maturidi meninggal tahun 33 bertempat di daerah Samarkand. Mazhab ini berpendapat bahawa Allah menjadikan kuasa dan kemahuan serta perbuatan manusia dalam bab af'alul ibad, iaitu perbuatan hamba, bagi pahaman ataupun pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah bahawa Allah menjadikan kuasa dan kemahuan serta perbuatan manusia, tetapi berlakunya suatu itu menurut usaha ikhtiar manusia sendiri. Ya, Allah yang menjadikan kuasa, Allah bagi kuasa, ciptakan kuasa pada diri kita, kudrat kita. Kehendak kita juga ada kehendak. Manusia ada naluri, ada kehendak, ada pilihan dia. Serta perbuatan manusia, kita ada perbuatan, kita lakukan perbuatan. Tetapi berlakunya suatu itu, perbuatan, kemahuan, kehendak kita, kuasa itu menurut usaha ikhtiar manusia sendiri. Atas ikhtiar manusia, kita pilih daya usaha kita, ikhtiar kita, pilihan kita. Nak minum, tak minum. Nak makan, tak makan. Nak berjalan, tak berjalan. Serta berkebetulan dengan keizinan Allah. Ya. Berserta pula ikhtiar kita tadi dengan izin Allah. Dengan izin Allah jadi. Jadi selalulah dengan izin Allah. Tak ada izin Allah tak jadi juga. Ikhtiar kita macam mana pun tak jadi. Ya. Berdasarkan dalil di sini sebut dia ayat surah Al-Insan ayat 96. Ya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Maksudnya, dan tidak mereka itu berkehendak melainkan Allah mengkehendakinya. Mana dengan kehendak Allah? Manusia kehendak tapi berbetulan. Mesti dengan berbetulan lulus dengan kehendak Allah. Tak ada dengan kehendak Allah kun fayakun. Tak ada dengan kehendak Allah tak jadi. Walaupun dah depan mata kita, kita nak jamah makanan tu juga tak masuk dalam mulut kita. Ya? Sebab apa? Sebab tidak berbetulan dengan kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan menunjukkan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa manusia mempunyai kehendak dan kuasa memilih sesuatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti kalau hendak menghilangkan dahaga, ia akan mencari air untuk diminum. Kita dahaga, kita cari air. Ikhtiar kita cari air. Kalau hendak mengatasi lapar, ia akan mencari makanan untuk dimakan dan seterusnya. Ini ikhtiar kita, usaha kita. Keinginan dah ada, kedekat ada, usaha kita. Tapi dapat tak dapat tadi berbetulan dengan kehendak Allah. Itu kan pahaman ahli sunnah. Begitu. Allah jua yang telah menentukan undang-undang sebab dan akibat bagi makhluknya. Dia dipanggil sunnatullahi fi khalqih. Ya, Allah dah menentukan undang-undang sebab dan akibat. Ada sebab, ada orang kata asbabnya, ya. Sebab musabab lah. Seperti api membakar. Kita tahu api sifat dia tadi membakar, panas, ya, dia boleh membakar. Pisau melukakan dan sebagainya. Allah jadi sunnatullah fi khalqih. Ya, dialah yang telah menjadikan usaha ikhtiar kepada manusia. Dengan itu mereka dapat mencari dan memilih sesuatu. Manusia lah. Sebab itu mereka bertanggungjawab di atas perbuatannya. Jadi manusia bertanggungjawab lah. Kita dah Allah bagi dah, kita tetap kena bertanggungjawab lah. Ya. Walau bagaimanapun tanggungjawab itu tidak terkeluar dari takluk undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah pada azali lagi. Apapun, semuanya atas kehendak Allah. Kita tak tahu. Ya. Kita menghukum sesuatu, ya, apa yang ada pada kita mengikut akal kita, yang mengikut panduan ada Quran, Sunnah, melalui dalil-dalil Quran, melalui dalil-dalil Sunnah, iaitu dipanggil dalil naqli.
Ya, dari segi ni kita bicara dalam akidah ni ya. Akidah seorang Islam berasaskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut sini walaupun tanggungjawab itu kita bertanggungjawab sebab kita dah diberi kudrat, kuasa, kita ikhtiar ya. Tapi tanggungjawab itu tidak terkeluar dari takluk undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah pada azali lagi. Itu atas pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah. Tak terlepas. Ini bagi kita yang pegang pada pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita, akidah seorang Islam. Okey. Baik, pahaman Ahlussunnah wal Jamaah dari beberapa ciri ya pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, dalam perbuatan hamba, mazhab ini berpendapat bahawa Allah telah menjadikan perbuatan hamba yang berbentuk usaha ikhtiar baginya. Dengan itu mereka bebas menggunakan sama ada hendak membuat sesuatu ataupun tidak. Dia ikhtiar ya. Ini pilihan, option. Dan mereka ditaklifkan mematuhi hukum-hukum yang dibuat. Kita pula tapi option juga. Di atas sifat kemanusiaan, kita menerima ajaran daripada Nabi SAW. Nabi pula terima wahyu ya atas sifat kemanusiaan, sifat hamba manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia wajib mengikut apa yang ditaklifkan. Ya. Mematuhi hukum yang diwajibkan katanya. Ada hukum wajib, ada hukum sunat ya, kita ada. Contohnya dalam bab kewajipan kita dengan Allah, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita ya. Semua itu kewajipan-kewajipan ya yang telah ditaklifkan kepada kita. Sama ada itu wajib dengan Allah, kalau wajib dengan manusia. Nafkah contohnya, nafkah rumah tangga ya, menghormati kedua ibu bapa, hak-hak jiran dan sebagainya ya. Itu semua kewajipan-kewajipan kita menjaga silaturahim dan sebagainya, hubungan dengan manusia ataupun hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Kewajipan dengan Allah dan juga kewajipan kita dengan manusia. Jadi itu yang ditaklifkan kepada kita. Taklif tadi mengikut ajaran agama. Apa syariat dia? Itulah syariat yang diwajibkan kepada kita. Kita ni manusia. Kita tertakluk dengan peraturan hukum-hukum Allah. Kerana itulah sumber utama kita. Ya. Kita terbatas. Fikiran manusia terbatas. Sebab tu hukum akal dia duduk dalam ranking yang kedua. Yang pertama ialah dipanggil sebagai dalil nakli. Dalam kita dah belajar sebelum ni, dalam bab akidah yang utama ialah dalil nakli, dan yang kedua dalil akli. Akli itu sumber akal. Sumber akal itu ada akal manusia. Baik, yang kedua dalam bab sifat-sifat Allah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya. Apa sahaja sifat yang layak bagi Allah. Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih. Allah itu semua. Apa ni, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semua yang layak bagi Allah dalam apa ni, asma'ul husna, dan semualah sifat-sifat yang layak bagi Allah. Ini secara jumhur Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, asalkan sifat tu sifat yang layak bagi Allah. Ya, kalau kita kata jahil, takkan sifat tu layak bagi Allah. Okey. Jadi, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya, seperti berkuasa, kudrat, berkemahuan, berpengetahuan dan lain-lainnya. Sifat-sifat itu berada pada zat Allah pada azali lagi. Sifat itu berada pada zat Allah, pada Allah tu. Sifat-sifat itu ada pada Allah sejak azali lagi. Memang ada pada Allah sejak azali. Ya. Dengan sifat kuasa itulah ia mengada atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Dengan sifat Allah mengadakan kita, mengadakan dunia ini, mengadakan alam ini. Dengan kemahuannya pula ia menentukan suatu perkara yang mungkin juga atas kemahuan Allah, iradat Allah. Allah melaksanakan apa-apa kehendaknya. Dan dengan ilmunya terdedah segala sesuatu kepadanya dan seterusnya. Tak ilmunya lah
terdedah pada sesuatu keseluruhan, ya, takluk kepada ilmu Allah. Yang ketiga, dalam berkenaan dengan Quran pula, Al-Quran, mazhab Ahlussunnah berpendapat bahawa Al-Quran itu kalam Allah yang qadim, berbeza dengan Mu'tazilah yang menyatakan ia baharu, ia bukan qadim, kerana kandungan isi yang dimaksudkan itu adalah dari kalamullah yang qadim. Itu maksud Ahlussunnah pandangan, kerana kalamullah itu qadim, ya, yang dimaksudkan itu adalah kalamullah itu sendiri. Kalamullah yang wahyu yang Nabi terima itu adalah yang qadim. Itu kata Al-Quran itu qadim, yang tidak berhuruf, bersuara dan bersusun. Bukan sekarang ni yang ada huruf apa semua ni manusia yang menulis. Tetapi kalamullah yang diterima, yang Nabi terima wahyu itu sendiri adalah kalam yang qadim. Ya, manakala tulisannya, bacaannya dan bunyi itu adalah baru. Yang baru tadi bacaan tu, yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu yang baru, yang boleh ditulis, boleh dibaca. Tapi Nabi terima wahyu bukan macam kita terima. Ya, walau bagaimanapun, secara umumnya wajib dikatakan bahawa Al-Quran yang tersusun 30 juzuk itu adalah kalamullah yang qadim, lagi azali. Baik, itu yang ketiga, dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, bab melihat Allah pula, mengikut paham Ahlussunnah bahawa melihat Allah bagi orang-orang mukmin di akhirat kelak, bagi orang yang beriman di akhirat kelak, adalah harus pada akal, harus diterima akal, dan wajib pada hukum syarak. Hukum syarak wajib kita dapat terima. Sebab apa? Berdasarkan kerana Allah, daripada teorinya itu, kerana Allah adalah zat yang mawjud. Allah tu wujud, Allah tu sendiri ada. Dan tiap-tiap yang wujud itu boleh dilihat. Bila ada, logiknya boleh dilihat dari segi akal. Setiap yang ada tak dapat dilihat di dunia, dapat di akhirat. Ya, yang layak, orang mukmin yang layak di akhirat nanti layak dapat melihat Allah. Kerana ia zat yang mawjud. Dengan sebab itu Allah Ta'ala boleh dilihat tetapi bukan di alam dunia. Di antara dalilnya ialah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah berkata, suatu masa Rasulullah SAW melihat bulan penuh purnama, lalu baginda bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamara la tadammuna fi ru'yatihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maksudnya bahawasanya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan terang sebagaimana kamu lihat bulan purnama ini. Kamu tidak ragu-ragu lagi melihatnya. Macam mana kamu melihat bulan purnama, kata kamu akan melihat Tuhan. Ya, kamu akan melihat Tuhan. Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksudnya beberapa wajah pada masa itu berpandangan melihat kepada Tuhannya. Maknanya pada hari kiamat nanti, wajah-wajah, ya, wajah-wajah yang terpilih, wajah-wajah mukmin, ya, akan berpandangan melihat kepada Tuhannya. Allahu Akbar. InsyaAllah hebatnya, ya. InsyaAllah cita-cita kita untuk bertemu dengan Allah, ya, di akhirat nanti, ya, golongan-golongan mukmin akan dapat melihat Allah. Ini pada pahaman atau pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Oh baik, yang kelima, dalam perkara dosa besar pula, ya, dalam perkara dosa besar, ya, mazhab Ahlussunnah berpendapat orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar itu belum gugur imannya dan mereka masih dianggap mukmin. Kerana iman itu ialah amalan hati. Seluruh umat Islam bersepakat bahawa orang yang melakukan dosa besar wajib disembahyangkan jenazahnya, sedangkan orang-orang yang bukan mukmin haram disembahyangkan ke atasnya. Selagi dia mukmin, selagi dia masih beriman, tak kiralah, ya, tinggal amalan hati sahaja, ya, beriman dengan hati tadi, ya, selagi dia masih mukmin, beriman kepada Allah, ya, maka beliau mengikut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, ya, walaupun melakukan dosa besar
tidak gugur imannya. Dosa-dosa besar ni seperti inilah, seperti kita sebut apa, menderakai ibu bapa, ya, berzina, berjudi, ya, maka belum gugur imannya dan mereka ni masih dianggap mukmin. Tetapi mukmin seperti ni, kita ni sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, wajib bertaubat, segera bertaubat. Bagi kita pula, saudara-saudara mukmin, wajib kita menegur dia. Wajib kita menasihati saudara-saudara kita yang melakukan dosa besar. Wajib. Dan wajib bagi dia pula bertaubat. Nak cerita beriman tak beriman, itu hak Allah. Ya, hidayah itu hak Allah, bagi tunjuk pada dia. Ya. Jadi dia masih beriman, andai kata dia masih beriman, walaupun dalam keadaan dia melakukan dosa besar, dia masih beriman dan dia wajib, sepakat ni wajib disembahyangkan jenazahnya. Ya, sedangkan orang-orang yang bukan mukmin, haram dia. Kalau betul dia dah murtad, terkeluar Islam, ikut prosedur-prosedur dia adalah cara-cara kaedah dalam hukum Islam, yang dikira seorang tu telah murtad, ada, bukan mudah sebagai seorang nak bubuh orang murtad, nak kata orang murtad ni ada peraturan dia melalui ada hakim, ya. Ni sistem dia, sistem Islam dah ada hakim yang boleh yang meletakkan bahawa seseorang itu, atau mengesahkan bahawa seseorang itu murtad. Ketika itu barulah jenazah tadi tidak disolatkan ataupun tidak dikebumikan, tidak disembahyangkan. Jadi kita, selagi seorang itu mukmin, walaupun dia seorang yang asi, pelaku dosa, sama ada dosa besar, dosa kecil, dia masih mukmin. Ya. Jadi inilah di antara beberapa pandangan kita baca kena dua lagi pahaman, itu pahaman Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam siri kuliah Maghrib yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.